Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So kita sambung perbincangan kita mengenai bab 1 bab nisbah. So hari ni kita sambung muka surat 3. Okey, hari tu kita stop kat sini. So kita sambung muka surat 3 Okey, kat sini dia suruh awak bulatkan saya besarkan sikit. Okey, dia suruh bulatkan hasil bahagi yang betul. Okey, hasil bahagi yang betul. Dia suruh awak bulatkan. So kat sini, okey, first sekali nak bulatkan hasil bahagi yang betul. Okey, untuk hasil bahagi, okey, kita ada formula dia macam darab juga. Okey, formula dia adalah okey, untuk darab atau bahagi integer okey, sama juga dia punya formula dia sama. Okey, kalau positif bahagi dengan positif positif ni. Okey, positif bahagi dengan positif. Okey. Positif. Sekejap Okey, positif bahagi dengan positif, kita akan dapat positif. Negatif bahagi dengan negatif, kita akan dapat positif. Positif bahagi dengan negatif, kita akan dapat negatif. Negatif bahagi dengan positif, kita akan dapat negatif. Okey, sama juga darab dengan bahagi Kalau tanda dia sama, so dia akan menghasilkan positif kat sini. Tanda sama negatif, dia akan jadi positif. Kalau tanda yang berlainan, kita bahagi, kita akan dapat negatif. Okey, so kat sini, kita first kali untuk soalan ni, kita kena tentukan dulu okey, yang manakah kita punya tanda Okey, negatif bahagi dengan positif. Ni negatif negatif 14 negatif bahagi dengan positif. So kalau negatif bahagi positif, jawapan dia akan jadi negatif. So negatif tu 7 lah. 14 bahagi 2 dapat 7. Kat sini positif. Positif 18 bahagi dengan negatif 3. So positif bagi negatif, negatif. Negatif 18 bagi 3 dapat 6. Negatif 6. Okey, kat sini negatif 15. So negatif bahagi dengan positif. Okey, so jawapan dia kalau lain, tanda dia berlainan, so dia negatif. So negatif 15 bagi dengan 5 dapat 3. So negatif 3. Yang ni negatif 24. So negatif bahagi dengan negatif. So jawapan dia negatif bagi dengan negatif dapat positif. 24 bagi 6 dapat 4. Positif 4. Jadi kita kena tentukan dulu yang mana positif. Dia punya tanda dulu dengan tanda bahagi tanda dulu, barulah kita bahagi angka. Barulah kita dapat dia punya nilai Okey, yang ke-13, lengkapkan setiap pengiraan yang berikut. Okey, pengiraan berikut. So kalau pengiraan yang macam ni, awak kena buat satu-satu. Okey, kalau pengiraan macam ni, kita kena buat satu-satu mengikut prioriti. Prioriti pengiraan, okey, saya tunjuk kat sini Okey, prioriti pengiraan Prioriti pengiraan. Okey, ni. Prioriti pengiraan Okey, kita pakai BODMAS. Okey, BODMAS. Okey, apa itu BODMAS? Okey, B ni stand for bracket, O ni off, D ni adalah division bahagi, M ialah multiplication darab, A adalah addition tambah, S adalah subtraction tolak. So maksudnya kita buat daripada kiri ke kanan kiri ke
ke kanan. Kalau kita jumpa bracket ataupun kurungan, kita buat kurungan dulu, barulah bahagi, darab, tambah dan tolak. So kalau kat sini kita kena analisis lah kat sini sikit. Okey, berkenaan dengan operasi apa yang kita dapat kat sini. So negatif 11 darab dengan negatif 3, 11 darab dengan negatif 3 tolak positif 10 darab negatif 6. So kat sini dulu awak kena buat yang ni dulu. So positif darab dengan negatif, so dapat negatif 11 darab 3 dapat 33. Okey, yang ni. Okey, 10 positif 10 darab dengan negatif. Positif 10 darab dengan negatif 6 dapatlah negatif. Yang ni kalau kita keluarkan yang ni, kita akan dapat sama dengan negatif 60. So negatif darab negatif jumpa dengan negatif dapat positif lah sini. So sini adalah 60. So negatif 33 tambah dengan 60. So dapatlah, keluarkan kalkulator kita. So dapatlah kat sini negatif 33 tambah dengan 60. So dapatlah 27. Jawapan kita 27. Boleh nampak tak? 27 kita punya jawapan kita. Okey, tu yang ke-13. Okey, yang B pula. Yang B ni kita ada dia punya kurungan. Okey, yang ni kita ada banyak. Kita ada kurungan, kita ada tolak dan kita ada bahagi, kita ada kurungan lagi. So yang mana nak buat dulu? Awak kena buat yang dalam kurungan ni dulu. Ni dalam kurungan ni. So saya kata kat awak negatif dengan negatif jadi positif tanda kat sini. Okey, so selesaikan dalam kurungan ni dulu. Maksudnya 39 tambah dengan 26. So keluarkan kalkulator awak, buatlah. Okey, sekejap saya okey, saya besarkan ni punya ni kalau boleh. Kalau boleh lah. Okey, ni. Dia punya display supaya awak boleh nak lebih jelas dia punya ni. Dia punya pengiraan Sekejap. Saya setting saya punya kalkulator sekejap. So 39 tambah dengan 26. So dapatlah 65. So 65 dalam ni. Okey, dalam ni 65. Bahagi dengan negatif 7 tambah dengan 2. So buat yang dalam ni pula. Okey, buat yang dalam ni. So negatif 7 tambah 2. So negatif 7 tambah 2. Kira lah kat sini negatif 7 tambah 2. Negatif 7 tambah 2 dapat negatif 5. So isi dalam ni negatif 5. Okey, isilah dalam ni negatif 5. So positif bahagi dengan negatif. Okey, positif bahagi dengan negatif dapatlah negatif. So jawapannya negatif saja. Negatif 65 bagi dengan 5. So tekan kalkulator. 65 bahagi dengan 5. So dapatlah 13. So jawapan dia adalah 13. Negatif 13. Kalau awak tak yakin, so awak guna kalkulator untuk cek semua sekali lah. Okey, cek semua sekali. Okey, cek semua sekali. Awak buka kurungan. Okey, awak buatlah 39. Tolak. Buka kurungan negatif 26. Tutup kurungan satu lagi. Bahagi dengan buka kurungan. Buka kurungan satu lagi negatif 7 tambah 2. Tutup kurungan. So dapat negatif 13. So betul lah jawapan awak negatif 13.
Cuma awak dalam kalkulator awak boleh tengoklah dia punya semak dia punya kerja. Okey, semak dia punya kerja. Okey, tapi dalam untuk peperiksaan awak kena tunjuk nilai, tunjuk hasil kerja dia. Macam mana jalan kerja dia. Okey, yang ke-14, padankan yang berikut. Okey, yang ni adalah hukum-hukum hukum-hukum dalam nisbah, matematik lah, hukum dalam matematik. So yang ni awak boleh rujuk muka surat 11 buku teks awak. Yang ni kita panggil hukum kalis tukar tertib. Okey, yang macam ni. Okey, awak boleh tengok sendiri sebenarnya. Yang ni adalah hukum kalis tukar tertib. So kalau 4 tambah 8 sama dengan 8 tambah 4 ni adalah hukum kalis tukar tertib. Yang ni Okey. Sekejap saya buat yang ni jap. Yang ni adalah hukum kalis tukar tertib. So buatlah. Yang ni adalah hukum kalis tukar tertib. Okey, yang kedua, 2 darab dengan 2 buka kurungan 7 tambah 6 sama dengan 2 darab 7 tambah dengan 2 darab 6. Dikembangkan. Yang ini adalah hukum kalis agihan Yang ni, macam ni. Sebab dia kena kembangkan yang ni. Yang ni kena darab yang ni kena darab yang ni. Okey, kita panggil hukum kalis agihan. Okey, yang ketiga, 0 tambah 3 sama dengan 3. 5 darab 1 sama dengan 5. So, ni adalah hukum identity yang ni. Hukum identity. Awak boleh rujuk sendiri muka surat 11 buku teks awak. Okey, last kali 6 tambah 5 tambah 12 sama juga dengan 6 tambah 5 tambah 12 macam ni. So, kita panggil hukum kalis sekutuan. Okey, yang ni awak kena tahulah juganya. Okey, awak kena tahu dia punya nama-nama dia. So, kena hafal lah sikit. Okey, nombor 15. Okey, nombor 15. Kita pergi pada nombor 15. Okey, buat pengiraan yang efisien dengan menggunakan hukum operasi asas aritmetik. Okey, hukum operasi asas aritmetik. Okey, kalau yang macam ni, okey, kita nak buat macam mana? Okey, nak senang. Yang ni dia hukum yang senang yang kita boleh boleh buat tanpa ada kalkulator sebenarnya. So kat sini 2222 ni kita boleh tolak dengan yang ni lah, sebab kita dekat sini kita tengok dia tolak So tolak dengan 222 tambah dengan yang ni 888 tolak dengan 88. Okey, kalau 2 ni kita buat yang ni dulu, tolak. So kita akan dapat 2222. So dapatlah, kalau tolak 2 ni kita dah boleh nampak dah. So jawapan dia 2000. Okey, 2000. Yang ni 888 tolak dengan 88. So dapatlah 800. So kalau tambah 2 ni dapatlah 2800. Okey, tanpa ada kalkulator pun kita boleh selesaikannya dengan mudah. Okey, itulah kita namakan hukum operasi aritmetik lah. Kita kumpulkan angka yang seakan-akan dengan dia supaya kita dapat nombor genap. Macam ni, 2000 ni genap lah. 800 pun dapat nombor genap. Bila kita buat pengiraan, kita akan dapat nombor genap Okey, soalan B. Okey, soalan B juga sama. Okey, soalan B sekejap saya tengok. Itulah. Ini soalan 15. 15B. Okey, so kita boleh buat dengan cara kita pecahkan 73 ni. Okey, nak senang kita pecahkan 73 ni jadinya 70 tambah dengan 3. Okey,
73 ni kita pecahkan dia kepada 70 dan 3. So 12 darab dengan 70, 12 darab dengan 3. Okey, 12 darab dengan 70. So dapat apa 12 darab 70? So awak tekanlah kalkulator awak. Okey, 12 darab dengan 70. So dapatlah 840. So tulislah kat sini 840. Tambah dengan 12 darab 3, 36. So awak campur dua ni awak akan dapat 876. Okey. Untuk semak jawapan awak semak balik. So 12 darab dengan 73. So dapatlah 876. Tujuan awak pecahkan dia kepada 70 dan 3 ni supaya pengiraan awak lebih senang. Lebih mudah dan senang untuk awak selesaikan dia. Sebab dia dah jadi nombor kecil dan nombor genap. Okey, nombor 16. Seekor helang terbang pada ketinggian 726 meter di atas aras laut. Dalam tempoh beberapa minit, helang itu menjunam 25 meter, kemudian menaik 39 meter dan akhirnya menjunam 54 meter. Tentukan ketinggian di atas aras laut dalam meter helang itu sekarang. Okey, untuk tahu ketinggian helang tu, okey, so ketinggian helang, tulislah ketinggian helang. Okey, sama dengan mula-mula dia berada pada ketinggian 725 di atas aras laut. Okey, perkataan di atas maksudnya positif, maksudnya positif 726. Lepas tu dalam tempoh beberapa minit helang itu menjunam. Menjunam ni maksudnya negatif lah, dia jatuh 25 meter. So tolak 25. Lepas tu kemudian dia pula menaik. Menaik kat sini, naik balik. So naik tambah dengan 39 meter. Lepas tu akhirnya dia menjunam balik. Menjunam balik 54 meter. So tolak 54. So inilah kedudukan dia sekarang. Awak ambil kalkulator, lepas tu awak selesaikan dia. Okey. Ni kalkulator awak. Sekejap Okey, so 726 tolak 25 tambah 39 tolak 54. So dapatlah 686. So inilah kedudukan helang tu sekarang. 686 meter. Ini kedudukan helang tu di atas paras laut sebab dia positif. So kedudukan ketinggian helang adalah 686. Okey, kita pergi kepada pecahan positif dan pecahan negatif pula. Okey, untuk pecahan ni dia lebih sama je dengan kita punya nombor bulat. Okey, dia punya ni garis nombor pun lebih sama saja. Sebelah kanan positif, sebelah kiri sifar dia negatif. So tentukan nilai-nilai bagi P, Q dan R. P, Q dan R. So awak tengok kat sini. Okey, kat sini senggatan dia kat sini. Daripada sifar. Okey, daripada sifar ke yang ni 1/4. 1/4. Okey, 1/4. Yang ni kalau 1/4 ni akan jadi 2/4. Yang ni akan jadi 3/4. Yang ni akan jadi 4/4. 4/4 ni sama dengan 1. Tu sebab kat sini 1. Nampak? Kat sini 1. Okey, so maksudnya kalau P ni, kalau P negatif, yang ni kat sebelah sini adalah 1/3. 1/3 negatif 1/3, kalau kat sini negatif 2/3. Sini negatif 3/3 sama dengan negatif 1.
Betul lah negatif 1 kat sini. So boleh tahulah kat sini P adalah negatif 2/3, Q 2/4. Okey, 2/4. Yang ni kalau kita kecilkan kita akan dapat 1/2. Dapat bahagi dengan sifar 2 So dapat 1/2 R 3/4. Okey, so selesai. Okey, nombor 18. Susun, wakilkan pada garis nombor. Lepas tu susun mengikut tertib menaik. Okey, kita nak wakilkan pada garis nombor. Yang ni macam mana nak buat? Okey. Nak wakilkan pada garis nombor, senang saja. Okey. Okey, senang saja Tapi awak kena make sure awak tahulah dia punya ni susunan dia. Nak senang, nak susun mengikut tertib menaik ni, wakilkan pada garis nombor. Awak tengok kat sini Okey, kat sini ni positif 1/3 1/3. Kat sini kita tengok sini senggatan kosong kita buat yang positif dulu. Okey, kita ada tiga nombor yang positif, 1/3, 2/5 dengan 2 3/4. So kita susun 3 ni, mestilah dia berada di kanan sifar. Okey, dia berada di kanan sifar. Kalau 2/5 kita tengok senggatan kat sini. 1 2 3 4 5. Okey, ni adalah 5/5. 5/5 sama dengan 1. Kalau di sini 5/5 maksudnya 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5. So kalau 2/5 dia duduk sini. 2/5. Okey, 2/5 kat sini. Dah settle. 1. 2/5. Okey, beres. Okey, lepas 2/5, 1/3. Okey, 1/3 mestilah dia duduk kat sini 1. Ni 1/3, 2/3, 3/3. 3/3 sama dengan 1 tambah 1 lagi 2 lah. So 1/3 kat sini. Ni 1 1/3, 1 2/3, 1 3/3 sama dengan 2. Okey, settle yang ni. Okey, yang ke seterusnya adalah 2 3/4. Ni 2 3/4 pula. Mestilah dia berada di kanan 2. Yang ni ada 4 senggatan 1 2 3 4. So 3/4 ni ni adalah 2 1/4, 2 2/4, 2 3/4 kat sini. 2 3/4. Yang ni 2 4/4 sama dengan 3 lah. Okey, settle di sebelah kanan. Sebelah kiri pula negatif 1/2. Ni dah tentu-tentu kat sini separuh daripada 1. So negatif 1/2. Okey, beres yang ni. Last sekali negatif 1 1/4 negatif 1 1/4. Dia mesti ada 4 senggatan kat sini. So 1/4 kat sini lah. Ni negatif 1 1/4 yang ni. Okey, negatif 1 1/4. So kalau ikut tertib menaik mestilah susun daripada kiri ke kanan. So negatif 1 1/4. Yang kedua negatif 1/2. Yang ketiga 2/5. Yang keempat 1 1/3. Yang kelima 2 3/4. Okey, ni adalah tertib menaik. Okey, ni adalah tertib menaik. Tulislah kat sini tertib menaik. Okey, beres. Nombor 17.
Okey, nombor 18, sorry. Nombor 19, susun pecahan-pecahan berikut mengikut tertib menurun. Okey, nak susun pecahan nak susun pecahan. Okey, nak susun pecahan mesti samakan penyebut. Mesti samakan penyebut. Tak pun, okey, kalau nak senang lagi, awak boleh jadikan dia nombor perpuluhan Okey, jadikan dia nombor perpuluhan. Lagi senang sebenarnya. Okey. So kat sini contoh saya buat kat sini. Okey, saya kira kat sini 3/8. Cari dia punya nombor perpuluhan dia berapa. Nombor perpuluhan dia. Sekejap saya tulis dulu. Negatif 5/12. Okey, lepas tu 5/6, negatif 3/4, 2/3. Okey, kita cari dia dalam bentuk nombor perpuluhan dah senang 3/8. So jawapan dia kalau kita jadikan dia nombor perpuluhan, so dapat tu nombor perpuluhan. Nak tekan nombor perpuluhan ni, tekan S, itu D. Okey, 0 point. Sini adalah 0.375. Okey, 0.375. Okey, lepas tu yang kedua. Okey, negatif 5/12. Okey, jawapan dia adalah negatif, awak ambil separuh, negatif 0.42. Ambil bundarkan je. Okey, negatif 0.42. Okey, lepas tu yang ketiga 5/6 5/6. So dapat 0.833. Okey, apa tulis kat sini? 0.833. Okey. Lepas tu negatif 3/4. So dapatlah negatif 0.75. Okey, last kali 2/3 2/3. 2/3. So dapatlah 0.67. Tulis sini 0.67. So dah boleh buat perbandingan kat sini. Okey, perbandingan dia macam mana? Okey, perbandingan dia macam mana? Okey, sekejap. Okey, so perbandingan dia macam mana? Susun pecahan mengikut tertib menurun. Yang paling besar sekali kat sini adalah yang positif lah. So positif yang paling besar adalah yang ni. Ni nombor 1. Yang kedua besar 0.67. Yang kedua. Yang ketiga yang ni. Okey, lepas tu nombor negatif. Nombor yang negatif nombor 4. Okey, yang ni nombor 5. Yang paling kecil negatif 0.75 adalah yang paling kecil. Yang ni negatif 0.42, yang kedua kecil. So dah boleh susun lah. 1, 2, 3, 4, 5. So susun kat sini. Ni yang paling senang lah awak nak susun. Okey, so ambil pecahan asal dia 5/6. Lepas tu 2/3. Lepas tu 3/8. Lepas tu negatif 5/12. Last kali adalah negatif 3/4. Okey, ni adalah tertib menurun. Tulislah sikit tertib menurun. Okey, dah settle. Okey,
Nombor 20. Hitung nilai yang berikut. Okey, hitung nilai yang berikut. Yang ni susah sikit lah nak kira sebab dia kena banyak dia punya ni pengiraan sikit Okey. So nak hitung nilai yang berikut. Okey, senang sahaja. Okey, first kali saya tunjuk. Okey, sama dengan yang ni kita ada dua tanda kat sini. Saya dah kata kat awak sebelum ni, saya dah bagi tahu kat awak sebelum ni, kalau ada dua tanda kita akan jadikan dia satu tanda. Positif dengan jumpa negatif kita akan dapat jadi negatif. So jadikan dia satu tanda dulu. So 3 tolak dengan 2 per okey, yang 2 per 7 ni kita tukarkan dia kepada pecahan nombor bercampur pecahan tidak wajar. Okey, so darab tambah pecahan tidak wajar, so negatif tolak 2 darab dengan 7, 14 tambah dengan 2 dapat 16 So 16 per 7. Saya terus tulis dia dalam bentuk pecahan tidak wajar Saya tukar terus. 16 per 7 tolak dengan 1 per 3. Okey, daripada sini awak boleh terus guna kalkulator lah. Boleh terus guna kalkulator. Okey. Ni kejap saya clearkan balik jap. Terus guna kalkulator. So 3 tolak dengan 16 per 7. Okey, lepas tu tolak dengan 1 per 3. Sama dengan 8 per 21. So jawapannya adalah 8 per 21. Okey. Saya buat kat sini 8 per 21. Okey, sekejap. Saya tukar balik. Saya buat kat sini. Crowded sangat 8 per 21. So 8 per 21. Okey, ni jawapan dia. Okey, awak kena tunjuk cara ni dengan cara jadikan dia satu tanda. Okey, untuk soalan yang kedua. Okey, yang ni kita kena buat ikut BODMAS Saya dah bagi tahu sebelum ni kita kena buat ikut priority ni adalah BODMAS. Bracket, bahagi, darab, tambah dan tolak. Okey, so untuk yang ni awak kena selesaikan yang dalam kurungan dulu. Okey, nak selesaikan dalam kurungan awak boleh terus tekan kalkulator awak yang ni dulu buat. Okey, tekan kalkulator awak terus je. Okey, 1 per 6. Okey, tolak dengan 1 per 7. Okey, sama dengan 1 per 42. So awak tulislah kat sini 1 per 42. 1 per 42 darab dengan yang ni terus tukar kepada pecahan tidak wajar darab tambah. Okey, 1 darab 5, 5 tambah 2, 7. So 7 per 5. Okey, daripada sini awak boleh gunakan cross cross multiplication ni. Okey, 7 dengan 42 boleh guna sifar 7. 7 bagi 7 dapat 1, 42 bagi 7 dapat 6. So 1 darab 1, 1 per dengan 6 darab 5 dapat 30. So 1 per 30. Yang ni yang ni dengan ni, yang ni cross. Kita panggil cross bahagi. Bahagi cara mudah lah. Okey, tu settle yang B. Yang C pula, awak tengok yang C. So 9 per 10 tolak dengan 1, 7 per 8. Bahagi dengan negatif 1, 1 per 4. Okey. So, kita pun buat. Okey, 9. Yang ni kita nak buat yang mana dulu? Sorry. Yang ni kita nak buat yang mana dulu? So, kena ikut priority So, kat sini kita kena buat yang
Yang ada tolak, ada bahagi. So kena buat bahagi dulu. Ni yang ni kena buat dulu. So yang tak buat ni awak turunkan ke bawah. Awak turunkan ke bawah Okey, so 9 per 10 tolak dengan okey, 1/7/8 ni awak jadikan dia pecahan tidak wajar. Okey, darab tambah 1 darab 8, 8 tambah 7, 15. So 15 per 8. Okey, bahagi dengan yang ni pun jadikan pecahan tidak wajar Okey, yang ni adalah negatif. Darab tambah juga. 1 darab 4, 4 tambah 1, 5. So 5 per 4. Okey, sama dengan okey, yang ni tak selesai lagi yang bahagi kita ni. Okey, so 9 per dengan 10. Okey, kita selesaikan tanda dulu Tanda ni, awak boleh nampak sini tanda. Okey, negatif bahagi dengan negatif. Jawapan dia adalah positif. Okey, lepas tu barulah awak boleh selesaikan. Okey, 15 per dengan 8. 15 per dengan 8. Okey, bahagi ni akan tukar jadi darab. Darab dengan yang ni akan tukar kedudukan 4 per 5. Tukar kedudukan. Yang atas duduk bawah, yang bawah duduk atas. So kat sini kita boleh gunakan sifir untuk kecilkan dia. Gunalah sifir yang ni. 15 dengan 5. 5 bahagi 5 dapat 1. 15 bahagi 5 dapat 3. Okey, 8 dengan 4. 4 bagi dengan 4 dapat 1. 8 bagi 4 dapat 2. So dapatlah sini. Selesaikan yang ni dulu. Sebab dia darab tak habis lagi. So 9 per dengan 10 tambah dengan 3 darab 1, 3 per dengan 2 darab 1, 2. So awak selesaikan yang ni. Ambil kalkulator awak pun selesaikan. Okey, 9 per dengan 10 tambah dengan 3 per 2. So dapatlah 12 per 5. 12 per 5 tak boleh tinggalkan dia dalam bentuk pecahan tak wajar. So awak tukar dia dalam bentuk nombor bercampur. Shift yang ni So 2 per 5 jawapan dia. Okey, 2 per 5. Okey, 2 per 5. Okey, ni jawapannya. Okey. Tu nombor 20. Okey, 21 isikan petak dengan simbol simbol tu. Tambah, tolak, darab atau bahagi Okey. Nak kena guna simbol. Macam mana nak guna simbol? Okey, awak tengok sini. Supaya pengiraan awak akan jadi betul kat sini. Jadi awak kena try and error lah. Kena try and error. So awak guna kalkulator terus pun tak apa. So katakan 1 per 2. Okey. Okey, 1 per 2. Tambah dengan negatif 1 per 6. Sekejap. Okey. Darab dengan 1 per 12. Okey, tak betul. Jadi awak tukarlah kat sini. Mungkin tak betul kat sini. Darab kena tukar bahagi. Yang ni TP lagi apa? Lagi tu.
5/2. 5/2. So, tolak dengan bahagi. 5/2 ni adalah 2/5. 2 1/2. So, tolak kat sini, bahagi kat sini. So, ni adalah tolak. Ni adalah bahagi kat sini. So, dapatlah 5/2 ataupun 2 1/2. Yang ni. Okey, bagi soalan yang kedua, awak kena try and error juga. Okey, awak kena try and error juga untuk tahu dia punya ni. Okey, awak masukkan nilai dia. Okey, negatif 10 per dengan 21. Okey, katakan bahagi dengan yang ni tukar dia dalam bentuk pecahan tidak wajar. 3 darab dengan 2, so negatif 6 tambah dengan 1, negatif 7. So negatif 7 per dengan 2, tutup kurungan. Okey, tutup kurungan. Okey, darab dengan negatif 5 per dengan 9. Okey. Kita tengok dulu hasil dia. Okey, tak betul. Tukar dia punya ni sebabnya. Jadi memang kena try and error Kena try and error. Kejap. Okey, dapat 3. 1/3. Jadi okey, so dapat 10/9 shift. Yang ni dapat 1/9. So maksudnya sini darab, sini tambah. Okey, so dapatlah apa ni? Sini darab, sini tambah. Awak kena try and error. Okey, kena try and error untuk dapatkan jawapan dia. Boleh? Okey, saya rasa setakat itu dulu sebab saya pun baru ajar sampai nombor pecahan. Okey, minggu depan saya akan masuk ke nombor perpuluhan. Perpuluhan positif dan perpuluhan negatif. Saya harap awak boleh buatlah. Okey, buat sikit-sikit pun tak apa. Janji awak faham. Okey, so setakat itu saja. Terima kasih dan tolong buat kerja saya. Okey, tak faham boleh PM saya. Okey, terima kasih.